Hi, Assalamualaikum. Welcome back to the MKT podcast hosted by me, Fuad Muhammad. And me, Muhammad Luqman. And for this week, episode 3, we're gonna talk about insecurity. Before that, don't forget to follow our social media account, The Marketers, at Facebook, Instagram, and Twitter. Kita ditemani oleh Cik Najwa Isa dan Ya, juga hai. Cik Farisa Kaisa Arifin. Okay. Okay. So, episod hari ni pasal insecurity macam kita katakan tadi. So, kita akan membincangkan sikit tentang insecurities, apa itu insecurity and apa insecurity yang selalu pelajar hadapi and juga insecurity yang kami pernah hadapi sewaktu zaman belajar. Okay. Ada ke Fuad? Ada ke? Fuad ada insecurity? Ada je baru tadi. JJ ada insecurity? Ada? Ha? Ada. Oh. Kana ada insecurity? Insecurities, apa tu? Oh. Tak adalah. Macam Betul korang ke? tengok, Kana hari ni glowing ya. First Yes, time in first forever. Kana ni glowing Glowing. sehari, okay? Daripada pagi tadi kelas sampai malam waktu rekod ni. Dia glowing. Muka tak basuh, tak cuci muka. So, amalkanlah guys. Oh, dari saya lepas pun macam tu lah? Hah? Dari saya lepas pun macam tu lah? Ke Ha, hari ni je? tak cuci muka. Debat cuci muka. Oh, ya. okay. Kan. Okay, so first untuk start kita punya podcast, kita tanya dululah pendapat masing-masing untuk diorang apa itu definisi insecurity untuk diri mereka. So kita start dengan JJ. Untuk JJ insecurity tu apa JJ? Apa insecurity daripada persepsi anda? Persepsi anda. Apa yang insecurity kat kau? Bagi aku kan, insecurity tu macam like kita punya kelemahan ataupun kita rasa macam benda yang kita malukan. Something like that. Kan? Benda yang Malu. malukan. Malu. Malu. Ingat memerlukan. Bukanlah. Okay. Memalukan. So, okay. So untuk JJ kata insecurity ni adalah benda yang memalukan kepada diri seseorang lah, untuk malu, untuk show off lah katakan Okay. So Kana rasa insecurity ni dihadapi ke oleh warga-warga negara kita, manusia-manusia zaman sekarang? Of course lah. Benda tu common. Dan aku rasa setiap orang tu akan ada insecurities. Dan actually, insecurities tu kan, macam mana kau bayangkan budak kecil, dia tak tahu apa itu insecurities tau. So bila dia membesar, kadang-kadang insecurities tu bukan datang daripada dia sedar sendiri. Insecurities tu di point out oleh society. Contoh macam katalah, kau ni kurus sangat, kau ni macam kurangkan makan, kau ni tak jaga kebersihan sebab tu kau macam tu. Sebab kan ramai orang cakap macam tu, dari situlah timbulnya insecurities dalam diri. Dia macam, sebab orang cakap ramai sangat, contohlah macam aku orang kata, kepeng gila kau ni, kurus gila, makan banyak sikit papannya, macam tu lah. So aku rasa macam, aku tak sedar benda tu. Aku rasa macam biasa je. But then when people keeps on talking about that constantly, aku jadi bored dengan benda tu. Dan aku accept that as my insecurities. So basically, macam dia cakap, insecurities adalah perkara yang memalukan untuk kita. Tapi bukan yang kita malukan, basically orang lain yang, sebabkan society kita sekarang, diorang ada standard, benchmark. Apa itu beauty. So bila something wrong with us, tak kena dengan benchmark tu, diorang macam condemn lah. Kau tak kena tu, kau tak kena ni. Dari situ wujud insecurities. Itulah definition aku. Gitu. Okay, Fuad, Yo. kau rasa insecurity ni benda yang perlu diatasi ke Fuad? Ke insecurity ni patut biar je Fuad? Insecurity ni dia sebenarnya perlulah sebab kita nak meneruskan kehidupan kita kan. So kalau dengan adanya perasaan insecurity ni, mungkin seseorang tu tak boleh nak hadapi ataupun
ada betul lah menghadapi apa yang dia ceburi. Contohlah macam kita, macam aku dalam society aku ada buat kerja-kerja sini kan. So orang lain cakap aku buat kerja sini okey, tapi aku rasa tak okey. So itu pun salah satu. Jadi aku kena atasi yang aku buat ni sebenarnya bagus, tapi aku rasa aku tak bagus. Jadi aku perlu atasi yang apa yang aku buat ni bagus. Jadi cara nak buat tu, cara nak atasi tu ialah kita minda kita lah adalah salah satunya. Okay, so JJ kata insecurity tu adalah perasaan yang memalukan. Bukanlah perasaan yang memalukan, yang rasa macam seseorang tu tak cukup. Dia rasa macam malu, segan untuk keluarkan. Okay, lepas tu Kana tadi kata insecure juga adalah faktor terbesar dia juga adalah datangnya daripada masyarakat. Orang selalu point out kan benda-benda yang kita tak suka, benda-benda yang kita kurang, benda-benda yang kita tak sama dengan orang lain. So benda tu buat insecure. Untuk Fuad pula, Fuad juga cakap yang faktor insecure yang lain adalah datangnya daripada diri sendiri. Kalau kau, Luman? Kalau aku aku kalau insecure kan, insecure aku mungkinlah insecure aku datang daripada masyarakat, juga datang daripada diri sendiri. Kita macam bukanlah gabung dua-dua, benda ni combination of these two, okay? For me, insecurity aku tak adalah aku nak kata aku ada insecurity kan. Lagaknya. Tak adalah. Insecurity aku datangnya semua orang ada insecurity. Insecurity aku datang daripada masyarakat yang selalu point out kan benda yang aku tak boleh ubah. Tapi benda yang aku boleh ubah tapi aku tak ubah, insecurity tu datang daripada diri aku sendiri. That's my point of view. Okay. Okay, dulu waktu SEM 1 kan, waktu masuk kelas kan, ada orang tu aku tak rapat sangat tau. Ada seorang ni. Lepas tu bila lama-lama baru rapat tau Fuad. And then bila borak-borak lama dengan dia kan, aku tanya, kau apa, what is your first impression kat aku kan? Apa kau punya first impression kat aku? Dia kata dia tak suka aku. Dia kata budak ni pendek, lepas tu budak ni peha besar. Dia kata aku budak ni peha besar. Aku macam wah. Lepas tu aku cakap balik, aku pun mula takut dengan kau, muka dia garang. Aku cakap macam tu je lah, simple. Dia cakap gitu, direct lah. Dia cakap direct. Dia kata kau ni pendek. Dia kata kau ni pendek, lepas tu peha besar, dia kata. Dasar mata sekali. Dasar betul orang ni. Orang ni memang jahat. Lepas tu yang tu aku macam, itu adalah insecurity yang bagi aku datang daripada faktor yang aku tak boleh ubah. Okay, aku bukan aku malu aku tak kata aku malu, aku just a bit insecure. Tak adalah insecure pun bila nampak lelaki-lelaki tinggi macam Fuad kan, yang handsome ni semua kan, aku pun jealous sikit macam oh my god, tingginya dia. Lepas tu yang lagi satu yang terkejutnya, dia bagi 3 point. Lagi satu ni dia kata aku ni macam bising. Okay, bising ni insecure yang datang daripada diri aku sendiri, yang aku boleh ubah. Aku boleh jadi pendiam, aku boleh datang jadi bising. Okay, yang ni aku tak adalah insecure sangat pun. It's just bila orang kata dia buat kita realize something tau, kita macam teragak kadang-kadang nak buat something. So I mean for me that's the perfect definition of insecurity. Kau dia komplain kau bising-bising, nanti bila kau tak ada dia rindu kan. Itulah. Kan? Okay. Orang yang aku cakapkan ni orang yang aku cakapkan ni kan, ada dalam ni tau Fuad. Mana? Ada dalam Fuad ni. Apa tu? Okay, kita try bagi salam. Assalamualaikum Cik Kan. Aish. Tapi sumpah aku tak ingat apa aku cakap orang tu besar apa. Ya. Apa pun aku tahu. Alah dah, aku ingat semuanya. Okay lah, baiklah. Tapi aku pun ada cakap benda-benda juga, benda-benda yang tak baik kat Kana. Dan bila kita Kau baik kot. Tu je lah insecurity yang di point out tadi tu 3 tu je, saya tu dia baik. Okay. Alright. So right now kita akan masuk terus kepada kita semua rasanya kita semua masing-masing ada cerita tentang insecurity yang tak dapat dielak. Ada satu point tu kita rasa insecurity ni bawa kita to the lowest point in our lives. Okay, so right now we are going to explore more of each of the story from every one of us. Okay, so kita start dengan Fuad.
Jadi start dengan Gigi, kita start dengan Fuad lah. Boleh Fuad? Fuad. Fuad buat lap. Dia berlakon. Tak, aku rasa buat masa ni aku rasa tak ada kot. Aku rasa aku okey. Kau tak ada macam rasa insecure sangat kat diri kau sampai satu hari tu kau macam down gila ke? Tak adalah nak cakap down, mungkin tak adalah cakap down. Dia macam mengganggu. aku macam malas lah nak buat macam malas macam tu lah. Kadang aku malas, dia rasa malas jadi aku tertidur je. Tu je penyelesaiannya. Cara kau atasi tidur lah. Sebab mungkin daripada tidur tu akan hilang masalah tu. Bunyi macam pelik tapi aku rasa ramai orang kat luar sana pun buat cara yang sama. Alhamdulillah, maafkan saya. Bila diorang rasa macam down or bila diorang rasa insecure ke apa, diorang just diorang rehat kat otak, rehat kat badan, diorang tidur je. Bangun nanti diorang rasa lain. Tapi kadang-kadang tak juga aku dah tidur kan. Bangun dah settle kan. Ada lagi. Ada rasa tu. Jadi aku tidur balik. So tidur balik, aku settle. Sehari tidur 18 jam. Tak, kadang lebih. Kadang aku bangun untuk solat je. Lepas tu dah aku tidur balik. Alhamdulillah. Tu sebab rakan-rakan, kalau viewer kat luar sana nak tahu kenapa Fuad ni handsome, kurus kan, jaga badan, dia tidur je. Dia tak makan, dia bangun, dia solat, jaga ibadah, lepas tu dia tidur balik. Betul. Amalkan. Okay, so untuk Kana. Kana, kau ada cerita yang pernah buat insecure? Hari ni Kana glowing lah, dia mana pernah insecure? Jangan macam ni pada aku. Kana. Okay, back to the topic. Tak apa soalan kau tadi? Macam tak habis je. Dah habis dah. Do any of us. Ya. Ada tak yang pernah buat insecure? Kau ada insecure something ke yang buat kau down? Ada. Dari mana aku nak mula? Okay, cerita ni panjang. Tak ada, aku tak nak lah ambil lirik. Tapi okey lah, basically aku just start kat situ. Macam aku cakap tadi, benda ni start daripada sekolah menengah lah. Benda tu aku tak notice pun. Sebab aku macam rasa everyone grow differently, right? Sampailah kawan perempuan aku tegur, aku macam okay lah, just make it as a joke. And then sampai setahap ni, almost like macam sini lelaki pun tegur. Macam katalah aku dulu pengawas. So macam ada certain yang macam satu group yang dalam pengawas juga tu, dia macam tak dapat dengan aku. So dia macam tegur. For me, aku macam agak menyesal tak ada menyesal sebab masa tu kan body shaming, benda tu kan macam belum diketahui umum tau. Macam apa body shaming tu? Masa tu aku tak tahu. Sebab aku rasa macam kalau nak katakan itu sebagai harassment pun bila aku fikir sekarang itu nak katakan body shaming tu pun sangat sebab dia tegur benda yang aku tak boleh ubah. And aku rasa macam aku tak pernah bother pun pasal benda tu sampai ada orang mention pasal aku ni physical lah. Contoh macam kurus sangat. Lepas tu dia bagi tips lah macam-macam. Sedangkan tips tu macam aku try je. Faham tak? And benda tu sangat bagi impact kat aku. Sampai sekarang, aku boleh cakap sampai sekarang, lagi-lagi dekat Instagram, Instagram is full of lies. I know that. But sometimes bila insecurities hit you, dia macam kau lupa dah semua segala nasihat yang kau pernah bagi ke orang. Kau rasa macam Instagram macam contohlah, kau tengok Instagram, cantiknya badan dia, lawannya dia, pandainya dia make up and stuff like that. Padahal benda tu macam everyone is beauty in their own way. Macam kau cantik, kau handsome dengan cara kau lah. Macam tu. Tapi bila aku insecure, aku tak boleh nak ingat benda yang aku selalu pesan ke orang. Macam tu. And benda aku insecure tu disampaikan aku buat actions lah. Contoh macam diorang kata aku ni kurus sangat kan. Padahal aku dah try untuk gain weight, aku makan and stuff. Sampailah aku beli pill gain weight. Padahal benda tu macam tak effect aku pun. Lepas tu macam orang kata kalau makan protein shake tu kan macam boleh bagi naik berat kan. So abang aku yang main gym, aku macam curi-curi lah ambil tau. And aku minum tanpa aku workout sebab aku nakkan sangat naik berat. Aku pernah buat. Padahal benda tu bahaya. So aku je macam
insecurities tu macam nak cakap mulut tu korang jaga. Kalau korang tengok someone someone kan, kalau korang tengok kat dia, lepas tu korang, kalau korang, macam mana aku nak cakap kan, dia macam okay, kalau korang tengok kat someone and korang macam rasa nak tegur dia, kalau dia tak boleh ubah benda tu in 10 seconds, jangan cakap, jangan tegur. Kalau dia boleh ubah contohlah macam, baju kau seleki muka kau comot dia boleh ubah in 10 seconds, then say it. Kalau kau tak boleh nak cakap benda yang dia boleh ubah dalam 10 seconds, jangan cakap. Better shut your mouth lah, macam tu. Jagalah bila cakap dengan mulut ni. Kadang-kadang orang fikir benda tu as a joke, gurau je. Tapi dalam Islam pun ada cakap, kalau kau bergurau sampai orang tu terasa, tu bukan bergurau dah. Macam tu lah. Fikir dari saya, tak nak cakap panjang. Okay. So JJ pula ada tak? Aku rasa benda yang aku rasa benda yang aku hadapi ni almost everyone pun rasa juga benda tu. Dia macam aku cerita waktu sekolah lah. Waktu sekolah dulu kan, sekolah menengah kan, kita dah nak macam matang sikit. So hormon pun akan keluar kan. So it's normal untuk kita ada jerawat ke semua tu kan. Aku waktu tu, aku sekolah asrama harian. Means ada budak yang boleh balik rumah, ada budak yang boleh tinggal asrama. Lepas tu aku untuk form 5, untuk SPM konon je lah nak study. Aku mohonlah asrama. Bila aku mohon asrama, purpose okay tau macam biasa. Tiba-tiba aku dapat tahu, maksudnya aku yang junior, budak form 1, dia cakap lah, Kak Najwa, tadi kan contohlah Akak Siti, nama dia kan Akak Siti cakap macam ni. Lepas tu rupanya benda yang dia cakap tu, di tengah kutuk aku punya muka. Dia siap buat gaya, nak muntah bagai. Benda tu macam, yelah aku kan first time tau deal dengan orang macam tu. Before ni muka aku memang tak pernah langsung ada jerawat bagai. So bila kena kutuk, memang kena kutuk kau sampai kan waktu tu exam. Tak ingat trial ke atau exam before trial tu. Almost semua subjek tu aku dapat fail. Efek dia kan? Efek dia sampai dalam macam tu. Ya, sebab aku dah tak fikir dah. Aku macam sakit kot benda tu. So bayangkan aku dulu yang kalau buat presentation, aku paling confident akan ke depan sekali. Aku akan jadi orang pertama yang akan present dulu. So bila benda tu jadi, aku akan jadi orang yang paling last untuk present atau akan jadi orang yang gagap macam tu. Sampai sekarang ke? Sekarang still perbaiki. Degree okey lagi daripada diploma. Okay. So lah. Nampak tak guys? Sebab mulut orang ni, orang lain yang binasa. Hoi, pepatah Melayu. Tapi serius. On a serious note. Benda ni effect tau, insecurities. So like macam JJ sampai effect studies dia. Kana sampai ambil benda yang dia tak rasa patut ambil pun. Benda yang tak membebankan untuk badan dia. Untuk for Akak, tidur dia terlebih. Kan? Nampak? Tapi bagi aku tak tahu lah. Aku rasa aku tak sampai lah menjadikan aku tu down sangat. Aku just contohlah katalah orang handsome kan. Macam aku tengok handsome ni nak jadi macam dia. Tapi tak adalah aku nak surgery. tak ada aku macam macam mana aku tak kira macam contohlah katalah ada satu kira aku rasa aku tak boleh join budak-budak ni. Itu je aku rasa. Tapi aku rasa contohlah dia handsome. So aku rasa aku macam Luqman cakap tadi boleh ubah. So aku tak rasa benda tu boleh menjadikan aku down lah. Itulah. Betul. Tak aku tak. Tapi like kita macam kita cakap lah, benda ni dihadapi semua orang. At some point or another mesti ada phase untuk orang tu membesar and forget about this. Macam dah tak kisah dah pasal ni kan. Like kita still insecure. Tu tak tipu. Tapi benda tu kita sekarang mindset kita dulu, contohnya macam aku, kalau aku insecure pasal something, macam cakap dulu tadi, macam cakap kalau aku pendek, bukan orang tu je cakap. Bukan macam ni yang baru jumpa je cakap. Daripada dulu lagi kena pendek. Kan?
Dulu yes, waktu proses membesar benda tu effect. Tapi I think Bila dah besar ni dia macam hmm, tak rasa. I think that macam benda tu dia depends on the surroundings jugalah. Like contoh waktu kita form 1, form 2, form 3 macam JJ cakap. Budak-budak biasalah budak-budak mentality dia ikut trend orang. Contoh orang lain buat benda tu nampak gempak, orang lain suka, orang lain support, dia ikut. So dia tu yang orang yang puja. Kan? Contohlah katakan orang tu buat jahat pula. Katakanlah dulu waktu sekolah, andai kata kan, aku dengan Fuad sama sekolah, aku ni dulu kaki pontian sekolah. Lepas tu satu sekolah macam, Lukman ni gempak pontian sekolah. Lepas tu mesti satu sekolah macam Fuad sekali ikut. Betul tak? Waktu budak kan, budak ikut benda yang nampak orang suka. Kan? Sebab apa? Sebab dia nak acceptance. Yes, tu betul. Diorang nak rasa diterima oleh semua orang. Diorang nak rasa, diorang tak pelik daripada yang lain. Sebab yang pelik ni kena bully. Kan, katakan. Yes. Yang pelik ni yang lain kata apa-apa. So, as we grow older, bukan kita je yang berubah. Contoh siapa yang insecure macam katakan dulu aku pendek ni, still betul aku pendek and aku still ada insecure about pendek. Tapi how I decide how it affects me. I decide how it affects my life. Kan? So memang aku pendek, aku insecure tapi tak adalah aku sampai sekarang macam macam persoalkan atau petikaikan apa yang aku dah dapat. Betul tak? And then I think that most of those yang cakap-cakap dulu pun, most of them my friends right now. Kan? Macam diorang punya mentality pun dah berubah. Diorang pun dah besar, diorang pun dah nampak dunia baru, diorang pun dah ni, diorang pun macam benda yang tak boleh buat bahan pun diorang dah tak buat bahan dah. Betul tak? Kan? So yeah, insecure ni macam you can grow out of your insecurities. But it's not something that you can change because of you are sometimes like your body figure or your macam kepandaian ke apa benda yang tak boleh ubah. Kau macam memang takkan ubah lah, insecure tu mesti ada. Tapi cara kau terima benda-benda tu, itu yang penting, main peranan besar bagi akulah. Kan? So itulah kisah-kisah insecurity kita, macam mana dia affect. Macam aku cakap tadi, mainkan peranan besar adalah cara kita terima. Ada tak korang rasa macam cara-cara lain untuk kita lowerkan our insecurities? Ada tak? Lowerkan insecurities, the level macam kita macam kan, kalau contohlah katakan insecurity kita tinggi sangat terhadap sesuatu, ada tak cara-cara yang kita boleh lowkan kita punya rasa insecurity tu? Dekatkan kepada Allah. Dekatkan kepada Allah. Betul lah tu. That one of the factor lah. Bukan satu solution. That is one of the solution. Kalau macam apa soalan tu Apa cara nak lowerkan insecurity? For me, kalau insecurity level tu macam datang daripada diri aku, itu macam apa Fuad cakap itu benda yang Fuad dengan Luqman cakap, itu benda untuk kita perbaiki daripada diri sendiri kan. Itu aku akan cuba untuk macam overcome it slowly. Tapi kalau insecurity yang datang daripada orang lain, datang daripada orang lain, aku akan cuba macam mana? Buat tak tahu. Aku akan macam aku tak nak cakap pula kan. Aku macam buat tak tahu lah. Aku macam lantak aku nak cakap lah. Kau tak tahu pun aku ni siapa. Macam you can say whatever you want, but I know who I am. Macam tu lah. Macam benda tu actually kan, dia macam Luqman cakap lah, bila kita makin dah membesar, dah tua ni kan, kita macam makin matang. So dulu aku sangat bother dengan apa orang cakap, komen, kritik seorang on things macam yang sentuh pasal insecurity aku tu lah. Tapi now bila orang cakap benda tu, aku jadi macam dah immune. Aku macam ya ke? Okay. Tapi kadang-kadang apa tu? Kadang-kadang Cak aku kan? Dia tu. Dia tu. Macam tu kan? Kadang-kadang aku macam, even kalau orang cakap pun aku dah macam pergi lantak. Contoh macam
Actually banyak je insecurities kita kan, bukan satu dua je. Yup, betul. Macam tiba-tiba bagi kita, we are being ourselves. Suddenly people say, bapak annoying dia tu. Macam biasalah kan, macam annoying. Orang rasa aku ke kau ke kita lah kan. Yang macam bising-bising ni, annoying siap dia. Macam over lah perempuan ni. Aku rasa tak ngam lah, macam tu lah. For me aku macam, kau tak ngam, okay fine lah, biar je orang lain yang ngam. Aku macam, lama-lama aku rasa macam, faham tak, dah tua, malas nak gaduh pasal benda yang macam so petty. Kadang aku rasa cik macam kesian lah dengan itu orang yang tak move on macam tu. Aku rasa macam tak macam soalan je. Jawab lah tu. Dia sama tu, dia macam Tak payah kita kisah jangan pasal juga. kita jangan bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ya, betul. So JJ Detik. Yoi. Selain daripada yang Kana cakap tu, at least kita kena cari circle yang positif. Yup. Cari kawan yang support kau, yang akan backup kau lah. Kau kena kutuk ke apa ke, diorang akan selalu bagi support kat situ. So bukan dia yang kawan yang bila orang lain backup, member dia cakap, pada muka kau lah, salah kau lah tak. Lalang. Lalang, ya betul. So, Betul. Kawan positif yang boleh terima kau daripada kau bodoh ke, buruk ke, apa ke, sampai kau dah level heaven lah. Nampak macam setiap kali kau dapat kan macam macam tu lah. Betul. Faham lah. Tak lah, circle of friends kena cari yang macam tu je sentiasa. Macam maksudnya even kau buat lawak hamba pun dia macam still. Macam tu juga. Macam tu juga. You all need a time. Okay, kita dah tahu semua orang ada perasaan insecure, tak kira daripada kecil ataupun besar. Setiap generasi umur tu ada insecure masing-masing yang berbeza-beza. Jadi kalau kita apa nasihat yang korang boleh nak bagi tahu dekat viewers based on insecure yang korang rasa? JJ ke? Aku dulu. JJ. Okay. So, mindset aku kan, macam kat sekarang kan ramai sangat orang macam mental breakdown pasal orang punya you know what. So aku nak cakap benda tu normal, benda tu akan hilang. Maybe dia akan ambil bertahun-tahun but dia akan hilang. So persetankan je apa orang cakap, orang tak rasa apa dia rasa sebab hormon kita lain-lain. Okay, so tu je lah. Happy. So how about Farisa? Tak sedap lah. Kana. Okay, daripada insecurity aku, basically aku nak cakap korang yang tengok ni, tak kisahlah size korang macam mana, big or small, thin or thick, whatever people are calling you and you don't feel comfortable with it, tak kisah pun. As long as korang happy dengan condition korang, and yang penting korang healthy. Healthy is the main point lah. Sebab korang kalau you have everything but you don't have healthy, kan dia macam apa guna kan? Apa guna macam apa guna? So yang penting adalah healthy. Tak kisah size korang macam mana pun, yang penting korang healthy. Itu yang pentingnya. Ada otot She's such a man. Okay, Fuad. Okay, dengar? Aku. Fuad. Okay, based on aku kan, aku insecure dengan kerja aku, hasil kerja aku lah. Tak kira lah sama ada aku kerja luar ataupun kerja study. Jadi nasihat aku, kita kena confident. Memang kadang kalau aku cuba build confident tu, lepas tu gagal, tak apa, kita cuba build lagi confident tu sampai rasa okay, ni aku rasa okay dah. Aku boleh dengan aku punya kerja ni memang perfect lah. Aku pernah cuba buat macam tu banyak kali and benda tu jadi. So kalau lagi satu, kalau korang tak rasa kau build confident tu tak dapat juga, korang boleh improve diri korang dengan buat kerja lain. Maksudnya kalau ada work art lain, korang perbaikilah dengan belajar lagi. Belajarkan hasil kerja tu dengan berjaya perfect. Yang boleh impress orang lain. Yang
yang mungkin dulu korang rasa macam aku ada macam standard lah macam okay orang ni aku rasa dia boleh komen aku macam ni orang ni macam ni, jadi aku improve yang orang yang lain yang aku rasa standard lagi tinggi tu boleh komen macam mana orang yang standard yang rendah ni komen. Dia macam orang yang standard komen ni macam tu je, dia sekejap je bagi, tapi yang tinggi ni lambat kan, jadi aku akan improve sampai orang yang standard tinggi tu boleh improve, boleh bagi feedback macam tu je lah. Itu cara aku dan nasihat aku untuk korang semua. Dan Luman? Okay, untuk aku lah. Aku ni bukan cakap daripada pendapat orang yang baik Aku pun banyak dosa aku yang aku buat. Macam banyak juga jahat. Aku ni bukan orang baik. Tapi sebab aku pun selalu kutuk orang. Dulu waktu budak-budak sikit. Even sekarang pun kadang-kadang ada juga terlepas kan. So untuk orang-orang yang selalu macam, aku tak kata orang yang insecure. Aku kata sebagai orang yang kita yang jahat-jahat sikit ni. Tak adalah jahat pun. Yang kadang-kadang terlepas cakap ni. Semua jahat. Semua orang jahat. Aku selalu. Okay. Macam kita ni, kita kurangkanlah judge orang lain. Okay. Macam orang tu dengan kita pun tak adalah banyak beza pun. Orang tu kadang-kadang dapat lebih dari hal lain, kurang daripada segi lain dengan kita kan. So kita tak payahlah compare sangat diri kita. So bila kita compare tu yang kita akan judge orang. Macam dia ni tinggi tapi dia ni tinggi tapi gemuk ke apa kan. So benda tu yang akan buat kita judge satu sama lain. And the cycle takkan berhenti. Kan? Dengan lagi satu, untuk aku, setiap orang dia macam tak tunjuk tau personality dia orang yang sebenarnya. So kadang-kadang kau kata macam contoh kita ada orang tu insecure dengan dia punya tinggi kan. Depan kau mungkin gelak-gelak, belakang dia orang mungkin terasa. Kan? Dengan one group of friends dia tunjuk benda lain, belakang kita tak tahu cerita. Bila benda-benda macam ni kan, kita tak tahu orang tu fully. Tak ada siapa akan understand kita fully, and kita pun tak akan understand anybody else fully. Okay, macam kita sendiri je tahu. Bila kita seorang-seorang, bila kita duduk dalam bilik, macam kadang-kadang kan, kita sebelum tidur, kita fikir kita je yang kenal diri kita macam mana. Okay, so benda-benda macam ni, bila macam fikir-fikir balik, kita tak kenal sangat seseorang pun bila kalau kita nak komen sesuatu pasal diri diorang. Okay, so itu yang akan timbulkan benda ni, akan timbulkan insecurity nanti kat diri diorang, kat diri kita juga. So let's start and stop judging others. So tu benda tu yang akan buat insecurity kita menaik. Insecurity orang menaik, insecurity kita menaik. So tu je lah yang aku boleh katakan untuk cara nak avoid insecurities pada diri sendiri. Awak marah ke? Bukan marah. Bukan marah. Kita tak sakit dengar. Aku sorry. nak tambah boleh? Macam tak nak tambah pun. Aku dah cakap sering pada korang, kalau korang boleh avoid insecurities tu, then avoid lah kan, kalau boleh. But if not, then just embrace your insecurities. Just embrace je lah benda tu. There's nothing wrong pun. Macam tak ada siapa perfect kat dunia ni. Kecuali Fuad Muhammad. Tak ada. Fuad handsome, tinggi, sadar. Tak ada. Ingat. Kau tengok aku sadar, tapi aku tak apa ni? Tak. Siapa nak nombor phone ada dekat link kat bawah Ada dekat tu. link kat bawah. Tak ada nombor. Ada nombor, nanti kita orang letak dalam description. Kita orang juga Instagram letak lagi. letak IG dia, kita akan letak dia punya nombor telefon. Kita akan letak dia punya Tinder. Snapchat. Twitter dia. Everything. Email kalau korang jenis yang formal, jenis yang jaga professionalism, kita orang Email pun kita boleh letak. Alamat rumah nak juga. Kita boleh letak alamat rumah Fuad kat bawah. Siapa yang edit? Yang edit tu nanti yang tak letak. Korang cakap je banyak tapi tak letak. Editor tak akan letak banyak. Editor kita siapa? Tahu siapa lah. Okay. So I think that's all for today's podcast. Kita pun just sentuh ringkas-ringkas je kan pasal insecurity. So JJ Kana tak ada last word kan? Yang last word? Last word. Dia macam orang yang nak mati tu. Macam any last word.
Oh, nampak. Insecure lah. Tak ada lah. Apa ni aku member yang setelah tepuk. Oh. Kata aku tukar gelap. Okay, Fahad, boleh close our podcast lah. Okay, itu saja. Okay, jangan lupa untuk subscribe, like and share kita punya YouTube channel di MKT Studio, dan akan ada banyak video lagi akan datang. Jadi support kita orang. Like. Jangan lupa tinggalkan komen. Kalau korang suka konten kita orang, tinggalkan komen. Dan korang boleh juga selitkan any advice yang korang ada for this topic. Bukan advice je, suggestion pun. Kalau korang kita Yes, orang anything. Just kalau put nak kita orang anything cover down. apa-apa topik for our next podcast, maybe kita orang boleh take in consideration kalau korang bagi idea yang bernas. Okay? Okay. Bye. Okay. Bye semua. Thank you guys. Bye. See you Bye. next time.